Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Berselamat bertemu kembali ke dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Cikgu harap semua pelajar sihat dan terus bersemangat untuk menjalankan proses pembelajaran. Baiklah, saya memperkenalkan diri. Saya Cikgu Siril. Akan mengajar pelajar-pelajar mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Tanpa membuang masa, hari ini tajuk pembelajaran kita ialah pengenalan kepada Kesusasteraan Melayu Komunikatif tingkatan 5. Baiklah, tanpa membuang masa, kita terus kepada isi pelajaran kita pada hari ini. Okey. Jadi untuk tahun ini, bagi pelajar tingkatan 5, kita berkenalan dahulu apa yang ingin pelajar-pelajar pelajari dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif di tingkatan 5 ini. Sebelum kita melihat lebih jauh lagi, lebih baik kita melihat fokus. Apa yang difokuskan dalam pembelajaran mata pelajaran ini. Jadi ada beberapa, yaitu yang pertama, jadi pelajar dapat pengetahuan dan ilmu dalam bidang kesusasteraan. Kedua, pelajar dapat mengenali tentang kesusasteraan Melayu dan meneroka biodata pengarang. Ketiga, pelajar akan belajar tentang elemen sastra yang merangkumi tema, watak, latar, plot, gaya bahasa, sudut pandangan, nilai dan pengajaran. Dan yang keempat, diyakini pelajar dapat mempelajari asas kritikan sastra. Seterusnya, pelajar juga akan belajar berkaitan dengan aspek pembangunan insan melalui pembacaan dan penghayatan karya sastra yang dapat membentuk sasiah diri, kepimpinan serta pola fikir yang positif. Seterusnya, memupuk sikap bertanggungjawab sebagai ahli masyarakat yang memahami dan menerima adat serta budaya pelbagai bangsa dalam pembentukan negara yang harmonis. Selain itu, diharapkan mata pelajaran ini dapat menghasilkan karya bertulis yang diadaptasi dan asli, menggunakan daya pemikiran yang kreatif serta mempersembahkannya menggunakan pelbagai media oleh pelajar yang mengambil mata pelajaran ini. Selain itu, memberikan peluang kepada murid untuk mengenal pasti keupayaan dan bakat dalam suatu genre yang boleh dikembangkan. Jadi, genre yang akan dikaji dalam mata pelajaran ini ialah novel, cerpen, drama, puisi moden, puisi tradisional dan prosa tradisional. Seterusnya, matlamat Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Di dalam mata pelajaran ini, ada beberapa matlamat yang perlu dicapai oleh pelajar. Jadi, matlamat KSSM ini adalah untuk melahirkan murid yang dapat memiliki ilmu dan pengetahuan tentang kesusasteraan. Kedua, berkemahiran dalam menghasilkan karya kreatif yang menepati ciri-ciri berkepribadian mulia dan dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Dan yang ketiga, memahami, menghayati dan menghargai karya sastra. Ada 3 matlamat mata pelajaran ini. Seterusnya, objektif Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Jadi mata pelajaran ini bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif yang berikut. Yang pertama, membaca, memahami, menghayati karya yang dibaca. Yang kedua, mengenali pengarang, memahami definisi, ciri-ciri dan fungsi sastra Melayu. Yang ketiga, menganalisis elemen sastra yang terdapat dalam puisi dan prosa. Yang keempat, membentuk sasiah diri yang terpuji dengan mengenal pasti dan menilai elemen keagamaan serta kepribadian unggul yang terdapat dalam karya. Yang kelima, menjadi ahli masyarakat yang prihatin dengan mengenal pasti dan menilai isu serta citra masyarakat yang terdapat dalam karya.
Yang keenam, menjadi warga negara yang memiliki sikap bertanggungjawab dan cinta akan negara melalui elemen patriotisme dan kepimpinan yang terdapat dalam karya. Yang ketujuh, mengadaptasi atau menghasilkan karya puisi dan prosa bertulis yang menepati ciri-ciri sastra yang baik. Yang ke-8, mempersembahkan karya yang diadaptasi atau yang dihasilkan dengan pelbagai bentuk yang kreatif, menarik dan berkesan. Dan yang ke-9, menghargai apresiasi kesusastraan Melayu dan memupuk minat membaca karya sastra yang berkualiti. Diharap ke-9 objektif dalam KSSM kesusastraan Melayu komunikatif ini dapat dicapai oleh pelajar yang mengambilnya. Seterusnya, apakah yang Anda akan belajar dalam KMK? Jadi, cikgu dah terangkan tadi berkaitan dengan matlamat, objektif dan fokus mata pelajaran ini. Untuk tingkatan 5 tahun ini, apa yang mereka akan belajar ialah menganalisis karya sastra. Jadi seperti mana yang kita tahu, ada 3 buah buku teks yang diguna pakai dalam pengajaran dan pembelajaran kita pada tahun ini. Yaitu yang pertama ialah teks bertajuk Nilai Insan, merupakan antologi teks kesusastraan Melayu tradisional. Kedua, antologi teks kesusastraan Melayu moden yang bertajuk Ku Bentang Sehelai Peta, dan novel, iaitu novel naratif Ogon Soto, karya Anwar Ridwan, sastrawan negara. Jadi, kita akan mengkaji karya-karya sastra yang terdapat dalam 3 buah buku teks ini. Seterusnya, karya yang akan dianalisis untuk tingkatan 5 tahun ini, yaitu yang pertama, puisi tradisional. Diambil daripada teks Nilai Insan. Yang pertama ialah Gurindam. Kita akan belajar 2 buah Gurindam, iaitu Gurindam 12, fasal ketiga dan kelima, Gurindam beberapa petua hidup. Yang kedua, Seloka. Seloka di dalam buku teks Nilai Insan ada 3 yang kita akan belajar, iaitu Seloka Boros dan Jimat, Seloka Kehilangan Adat Melayu, Seloka Tak Berikhtiar Sendiri. Seterusnya, prosa tradisional. Baiklah, di tingkatan 5 ini, pelajar akan belajar 3 tajuk prosa tradisional yang terdapat dalam buku teks Nilai Insan, iaitu Sastra Panji yang bertajuk Raden Puspa Kencana. Yang kedua, Sastra Epik, Hang Tuah Diutus ke Siam. Dan yang ketiga, Sastra Hikayat, Hikayat Parang Puting. Seterusnya, prosa moden pula. Apa yang pelajar akan belajar ialah drama. Drama ini terdapat dalam buku teks Ku Bentang Sehelai Peta. Ada 2 buah drama yang kita akan pelajari pada tahun ini, iaitu drama Ana, karya Kemala, dan drama Matpiah dan Mr. Blackway, karya Mahizan Hussein. Seterusnya, prosa moden, novel. Jadi apa yang kita belajar seterusnya ialah novel naratif Ogon Soto. Di dalam novel naratif Ogon Soto ini ada beberapa bahagian, yaitu yang pertama prolog Kewaimaru, bab yang pertama kolonial, bab kedua general, bab ketiga penyamaran, bab keempat iceberg, bab kelima mainan, bab keenam pentaksir, bab ketujuh jari, bab ke-8 kamera, bab 9 bahtera, dan bahagian yang terakhir iaitu epilog tsunami. Jadi ada 4 genre yang kita akan belajar pada tahun ini, iaitu puisi tradisional, prosa tradisional, prosa moden, dan novel dan drama. Seterusnya, aspek yang dianalisis. Jadi setelah kita melihat karya-karya sastra tadi, seterusnya kita akan melihat apa yang akan dianalisis ataupun dibedah ataupun apa yang dibuat oleh pelajar dalam setahun ini.
Oke, jadi ada 3 bahagian, yaitu yang pertama apresiasi sastra, yang kedua pembangunan insan, dan yang ketiga pengkaryaan. Oke, bahagian 1, apresiasi sastra. Oke, apa yang pelajar akan pelajari? Oke, yang pertama ialah pelajar dapat mengenali pengarang. Oke, khususnya untuk sastra moden. Yang kedua, memahami dan menganalisis elemen sastra. Jadi di sini lebih kepada bedah karya, di mana pelajar akan menganalisis elemen sastra seperti tema, persoalan, pengajaran dan sebagainya. Dan yang seterusnya, dalam bahagian yang pertama ini, pelajar juga akan mempelajari kritikan sastra. Seterusnya, bahagian 2, pembangunan insan. Pelajar dapat menganalisis sasiah watak. Yang kedua, dapat menganalisis isu masyarakat yang terdapat dalam karya. Yang ketiga, menganalisis isu kenegaraan dalam karya yang dipelajari. Dan seterusnya ialah bahagian ketiga, pengkaryaan. Pada akhir sesi pembelajaran, diharapkan pelajar dapat menghasilkan sekurang-kurangnya satu karya asli. Kedua, mempersembahkan karya asli yang dihasilkan dalam pelbagai bentuk. Tidak kiralah multimedia ataupun persembahan langsung. Jadi untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, tahun ini merupakan tahun kedua. Untuk yang tingkatan 5. Maknanya dia dah menghadapi tingkatan 4, tahun ini tahun kedua bagi mereka. Untuk pengetahuan semua, tahun ini akan diadakan satu kerja khusus untuk para pelajar lah. Para pelajar, iaitu bahagian 3, pengkaryaan. Jadi pelajar akan menghasilkan sekurang-kurangnya satu karya asli ataupun karya adaptasi. Dijadikan sebagai kerja khusus. Bahagian ini juga akan terangkan di bahagian yang lain nanti. Seterusnya, diharap apa yang cikgu sampaikan pada hari ini dapat memberi sedikit sebanyak gambaran kepada pelajar yang mengambil mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif tingkatan 5 tahun ini, apa yang mereka belajar. Baiklah. Jadi diharap apa yang disampaikan tadi dapat memberi gambaran kepada pelajar untuk membuat nota dan sebagainya berkaitan dengan mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif. Diharap anda menonton video ini dan semoga menghibur. Dan kita akan jumpa lagi di lain hari. Bye-bye.